So sepatutnya masa aku nak tengok cerita-cerita baru dekat Netflix, tapi tiba-tiba aku punya remote kena rampas lah dengan mem aku. Jadi dia cakap dia nak tengok cerita Marriage Story. Kau pernah dengar cerita ni? Tetapi 5 minit yang pertama telah berjaya membuatkan aku stay untuk tengok filem ni. Cerita Marriage Story kot, cerita orang kahwin kot. Apa kata kita review filem Marriage Story ni? Kau ready? Jom. Marriage Story. So, Marriage Story ni adalah sebuah filem terbitan independen. Filem ni dikeluarkan pada tahun lepas, iaitu tahun 2019. Filem ni diarahkan oleh Noah Baumbach, dibintangi oleh Adam Driver dan Scarlett Johansson. Jadi filem ni mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mana suami isteri ni dia nak bercerai. So dalam masa yang sama diorang tunjukkan bahawa walau proses perceraian tu diorang cuba hidup macam biasa, dalam masa yang sama diorang cuba nak simpan perasaan diorang, keadaan susahan nak bercerai tu daripada anak dia yang masih kecil lah. Jadi filem ni macam aku cakap awal tadi lah, filem ni bila aku tengok 5 minit yang pertama aku dah terus melekat filem ni sampai ke habis. Okey, filem ni aku first kali aku suka dengan teknik pengarahan daripada Noah Baumbach ni lah. Selepas aku tengok filem ni, aku check background dia ni kebanyakannya dia adalah seorang penulis skrip. Kalau dia ada direct pun kebanyakannya filem-filem independent. Okey, so gaya independent style dalam filem ni cukup kuat sekali. Sebagai contoh, filem ni dibuka dengan naratif. Si suami tentang isteri dan si isteri tentang suami. So, bila selepas naratif tu selesai, rupa-rupanya diorang ni berada dekat pusat kaunselor. Pasal naratif tu bercerita tentang keindahan, tentang percintaan lah. Si suami bercerita tentang keindahan isteri dia. Si isteri bercerita tentang keindahan suami dia. Rupa-rupanya bila scene naratif tu habis, potong dekat counselling. So counselling tu rupa-rupanya diorang punya perkahwinan ni dilanda masalah lah. So si isteri ni dia nak bercerai dengan si suami. So filem ni dia berjaya menunjukkan orang kata apa, proses perceraian tu bukan mudah lah. Sebab kalau biasanya macam kita kalau bercerai yang cara baik, okey, kita mungkin pergi kat mahkamah, lafaz cerai, dan lepas tu kita nak agihkan, orang kata pun dalam keadaan win-win situation lah. Tapi bila dalam filem ni, bila seseorang tu dia melibatkan peguam, so kita nampak peguam mula membongkar kisah-kisah rumah tangga suami isteri ni lah. So kita boleh nampak peguam ni tuduh si isteri ni kaki minum, peguam isteri pula menuduh si suami ni abaikan dia sampai sekian-sekian lah. Jadi end up cerita ni kita berteka-teki, adakah diorang ni sama ada diorang akan bercerai ataupun diorang punya perceraian tu, perkahwinan diorang tu memang orang kata apa, dah sampai satu titik yang diorang dah tak boleh cari kesamaan lagi lah. Dalam filem ni dia berjaya menunjukkan kedua-dua sisi dengan cukup seimbang. Kita sebagai audiens boleh invest dengan cerita daripada perspektif seorang isteri, dan dalam masa sama kita boleh invest cerita daripada perspektif watak si suami tu. Sampai kita ni tak boleh nak side tau. Kita nak pihak pada si suami ke, kita nak berpihak pada isteri. Kita faham dengan masing-masing punya pendapat dan masing-masing punya keadaan situasi tu. Antara kekuatan dalam filem ni, pengarah tersebut berjaya menunjukkan situasi yang cukup logik antara perbualan-perbualan, situasi keluargaan, okey, situasi diorang bekerja. Semua ditunjukkan dengan cukup baik sekali. Filem ni kita boleh lihat dia banyak menggunakan konsep one shot. Bukan one shot sikit, one shot dia memang banyak. Sebagai satu contoh, yang satu benda yang saya tak sangka lah benda tu works lah adalah satu yang masa scene satu watak tu bila dia terlalu sedih, okey, dia jumpa dengan kawan-kawan dia sedih lah sebab dia tiba-tiba kena minta cerai kan. Okey, dia sedih, dia balik dekat kawasan dia duduk. Okay, dia jumpa dengan kawan-kawan dia dekat satu bar tu. Tiba-tiba ada muzik piano. Dia pergi dekat stage, dia nyanyi kau tu. So, dia nyanyi dalam keadaan spontan. Dia tunjukkan dalam keadaan spontan lah. Tetapi cara dia nyanyi dan dia punya lirik dia tu adalah cerita dia tentang keluarga dia sampai daripada bahagia sampai menuju ke alam yang nak bercerai tu. So, benda tu kadang-kadang kita tengok orang buat tak berjadi lah. Tetapi gaya lakonan dia dengan situasi dia, lepas tu dia punya lirik yang dia nyanyi secara spontan tu bagi saya cukup berjadi lah. Dan sampai saya rasa
Sebab dia benda tu bermain dengan emosi, kau tahu tak? Bermain dengan emosi dan pengarah dia cukup bijak. Biarkan emosi tu flow dalam keadaan tu. Dan antara yang paling, orang kata apa, saya cukup terasa masa ketika ending tu lah. Sebab ada satu surat tu, satu watak tu dia terjumpa dan dan anak dia baca untuk dia. Itu saya tak payah nak spoil lah, korang boleh tengok sendiri lah pasal apa lah. Dan dia punya isi surat tu bila dibaca, membuatkan saya rasa cukup sedih lah. Cukup terharu, dalam masa yang sama cukup sedih lah. Filem ni bagi saya susah saya nak cari kelemahan daripada sudut directing, daripada sudut teknikal, apa semua saya tak nampak apa-apa kelemahan. Filem ni berjaya diolahkan dengan sangat baik oleh pengarah dan tim produksi. Saya nak puji lakonan Adam Driver. Okey, Adam Driver ni kena tahu dia adalah pemegang watak Kylo Ren, Star Wars. Dekat Star Wars tu saya tak suka lah dia punya karakter lah. Tetapi saya tahu bahawa Adam Driver ni adalah seorang pelakon yang cukup baik lah. Yang paling penting sekali watak Scarlett Johansson. Scarlett Johansson punya lakonan. Siapa sangka orang yang banyak berlakon filem-filem aksi tapi boleh berlakon dalam filem yang menuntut karakter tu untuk banyak keluarkan emosi. Kau bayangkan ada satu scene tu dia tengah happy tu. Orang tanya dia kata okey, happy, senyum kan. Tiba-tiba satu soalan keluar. Tanya pasal soalan tu tiba-tiba berkait dengan kesedihan dia yang dia tengah pendam tu lah. Suddenly tiba-tiba dia terus boleh bertukar menangis dan air mata dia berjurai macam tu, kau tahu. Kau bayangkan lah, daripada gembira macam tak ada apa-apa, tiba-tiba trigger jadi sedih macam tu. Itu memang lakonan betul-betul power lah. Dan satu lagi, sebab filem ni dia mendapat pencalonan, tak silap saya, 6 calonan dekat Academy Awards untuk tahun 2019. Berjaya menang award untuk Best Supporting Actress untuk pelakon Laura Dern. Laura Dern tu dia dalam filem ni dia pegang watak sebagai seorang peguam perempuan lah yang mewakili si isteri tu lah. So Laura Dern ni, kalau korang tahu, dia ni adalah pelakon cerita Jurassic Park yang first. Lepas tu filem Star Wars The Last Jedi. Aku tak suka betul karakter dia dalam filem Star Wars Last Jedi. Tapi untuk filem ni lakonan dia cukup mantap. Okey, dia berjaya melakonkan watak peguam wanita ni yang cukup efektif dan cukup berkesan sekali. Memang best lakonan dia. No wonder lah dia boleh menang award dan Best Supporting Actress kan. Jadi untuk filem Marriage Story ni saya berikan AA+. Dah 2 filem berturut-turut aku bagi A+. Filem Pulang dengan filem Marriage Story ni memang gembira aku rasa. So korang rasa korang pernah tengok filem ni, apa momen terbaik dalam filem ni korang suka? Adakah korang suka filem yang berkonsepkan macam ni? Filem award winning apa yang korang suka? Korang boleh tuliskan komen kat bawah. Okey, kita bincang sama-sama. Adakah filem tempatan kita wajar menggunakan konsep ataupun cara teknik pembikinan filem seperti ini? Okey, tulis komen tu. Okey, jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe dan yang paling penting sekali loceng notification tu. Korang memang terbaik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah!